Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Sebelum kita mulakan analisis game kita pada hari ini, saya ada satu berita gembira buat pencatur cilik tanah air. Pada 17 Oktober 2020, X-Chess Academy akan mengadakan satu pertandingan catur online bertaraf peringkat kebangsaan yang diberi nama Junior Superstar Online Chess Championship. Pertandingan ni disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan sememangnya akan menawarkan sijil dan juga pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk korang semua. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah kita sama-sama memeriahkan kejohanan ini pada 17 Oktober nanti. Jadi saya sertakan link kejohanan tentang segala info dan juga pendaftaran di dalam deskripsi kat bawah. Jadi korang boleh cuba tengok kat situ dan harapnya boleh sama-sama memeriahkan kejohanan ini. Baik. Hari ini kita ada satu game yang dimainkan oleh dua orang legenda. Seorang legenda telah pun bersara manakala seorang lagi masih lagi aktif. Iaitu kita ada Garry Kasparov menentang Magnus Carlsen. Pada tahun ni, Magnus Carlsen baru sahaja berumur 13 tahun. Ini sebenarnya merupakan satu pertandingan yang dimainkan di Iceland, pertandingan Open Reykjavik pada tahun 2004, dan ini merupakan perlawanan kedua antara Kasparov menentang Magnus Carlsen. Baik, jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Garry Kasparov menentang hitam yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Jom kita tengok game ni. Dimulakan dengan C4. Kita ada English opening kat sini oleh Kasparov. Magnus Carlsen membalas dengan knight F6, knight ke C3, kita ada G6, E4, D6 dan seterusnya D4 oleh Kasparov. Bishop G7 membuat Fianchetto oleh Carlsen, knight F3, 0-0. Seterusnya Bishop ke E2 dan kita ada E5, menukar kepada opening King's Indian Defense kat sini. Bishop ke E3 dimainkan oleh Kasparov, kita ada pawn E makan D4 dan seterusnya knight makan pawn tu balik. C6 dimainkan kat sini dan kita ada F3. Rook ke E8 mengambil file E dan seterusnya bishop F2. D5 kita ada pawn E makan pawn D5 oleh Kasparov dan Magnus Carlsen makan balik pawn tersebut menggunakan pawn C. Kat sini tolakan pawn ke C5 dimainkan dan seterusnya knight ke C6. Kasparov memilih untuk membuat castling 0-0 dan seterusnya knight ke H5 oleh Carlsen dengan idea untuk datang ke petak F4. Kasparov tidak membenarkan, dia menolak queennya ke D2 mengawal petak tersebut, tetapi Magnus menggerakkan bishopnya ke E5 sekali lagi mengancam untuk masuk ke F4. Jadi G3 dimainkan dekat sini, sekali lagi Kasparov tak membenarkan hal ni. Bishop H3 dimainkan menyerang rook di F1. Jadi rook melarikan diri ke E1. Kita ada knight ke G7 oleh Carlsen dan seterusnya rook A ke D1. Rook C8 dekat sini dan knight D ke B5. A6 menyerang knight di B5 dan seterusnya knight masuk ke D6. Kita ada bishop makan knight di D6 dan seterusnya pawn makan bishop. Kat sini Carlsen tidak memilih untuk makan pawn di D6, sebaliknya dia membuat satu perangkap beracun dengan tolakan pawn ke D4. Kenapakah ini merupakan satu perangkap? Jom kita tengok kat sini. Dalam posisi ini Kasparov tak boleh nak makan pawn D4 ni. Contohnya kalau dia makan dengan menggunakan bishop, kita ada knight makan bishop dan seterusnya queen makan knight D4. Carlsen boleh meneruskan dengan knight ke F5 menyerang queen kat sini. Dan sebenarnya queen ini tak ada tempat yang banyak untuk dia larikan diri. Sebabnya kalau contoh dia larikan ke D5, sememangnya knight akan masuk ke E3 membuat fork. Kasparov akan kehilangan rooknya lah. Jadi queen ke D5 tak boleh dimainkan. Apa kata kalau queen melarikan diri ke D3? Kat sini ini merupakan satu gerakan yang sangat bahaya. Sebabnya Carlsen boleh queen ke B6 membuat check. Dan selepas king lari ke H1, kita ada queen masuk ke F2 mengancam untuk membuat checkmate di petak G2. Kalau Kasparov cuba defend, pertahankan diri dengan bishop ke F1, ini kesilapan besar. Sebabnya Carlsen boleh makan rook secara percuma. Rook makan rook,
rook makan rook dan seterusnya queen makan rook kat situ. Satu keuntungan yang besar. Manakala Kasparov boleh juga untuk defend, mempertahankan posisi ini dengan rook ke G1 kat sini, tidak membenarkan checkmate untuk berlaku. Namun Carlsen boleh memainkan knight ke E3, sekali lagi menambah ancaman untuk bishop datang ke G2 membuat checkmate. Dan dalam posisi ini putih terpaksa mengorbankan queennya dengan memakan knight, dan selepas queen makan queen, ini terlalu bahaya untuk putih. Kita kembali ke sini. Selepas knight pergi ke F5, satu lagi petak yang boleh queen melarikan diri ialah queen ke D2. Namun samalah juga, Magnus Carlsen akan membuat satu gerakan berbahaya dimulai dengan queen B6 check. Jadi king terpaksa ke H1 dan kita ada sekali lagi queen boleh masuk ke F2 dengan ancaman yang sama, checkmate. Kalau Kasparov cuba defend dengan bishop ke F1, defend dengan macam ni, kita ada queen makan queen D2, dan selepas beberapa pertukaran rook, rook makan rook E8 check, rook makan rook, dan rook makan queen, dan seterusnya bishop boleh makan bishop di F1 secara percuma, dan Magnus Carlsen akan mendapat satu piece percuma. Oleh sebab itu, selepas gerakan D4, sememangnya Kasparov tak boleh nak makan pawn ni. Dia gerakkan knight-nya ke E4, dan ini merupakan satu posisi yang bagus untuk putih. Seterusnya, Magnus Carlsen menggerakkan bishop-nya ke F5, dan kat sini tibalah masanya untuk Kasparov pula membuat serang balas. Korang boleh cuba stop ataupun pause video ni kat sini dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh Kasparov. Dalam posisi ini, tibalah masanya untuk Kasparov pula yang membuat serangan pawn beracun dengan tolakan pawn ke D7. Ini merupakan satu gerakan yang bagus. Sebenarnya queen tak boleh makan pawn tersebut, sebab kalau queen makan, kita ada knight ke F6. Queen tu akan mati. Jadi pawn ni juga membuat serangan bercabang dua kat situ, fork rook. Jadi Magnus Carlsen terpaksa makan pawn tersebut menggunakan bishopnya. Dan selepas itu kita ada bishop makan pawn D4. Kat sini Kasparov mengancam untuk menggerakkan knight-nya ke F6, sekali lagi membuat fork kat situ. Jadi Magnus Carlsen terpaksa makan bishop tersebut, dan kita ada queen makan knight, memperbaharui, payah nak sebut, memperbaharui ancaman knight ke F6 membuat fork sekali lagi kat situ. Dalam posisi ini terlalu banyak ancaman sebenarnya. Yang pertama, yang seperti yang saya cakap tadi, dan yang kedua ialah queen untuk makan bishop di D7. Jadi dua ancaman kat sini. Sememangnya Carlsen tak boleh nak defend kedua-dua ancaman ni, sebabnya kalau dia cuba rook ke E7 melarikan diri sambil mengawal bishop ni, kita ada knight ke F6, sekali lagi menambah serangan ke arah bishop E7, dan bishop tu akan matilah. Okey. Manakala kalau dia cuba melarikan rooknya ke E6, kita ada queen makan bishop secara percuma. Jadi dalam posisi ini Magnus terpaksa memberi satu piece secara percuma. Jadi dia buat gerakan knight ke F5 menyerang queen. Sememangnya Kasparov makan sahaja bishop di D7 tu, kita ada queen B6 membuat check, king lari ke H1, dan seterusnya rook E ke D8 menyerang queen. Kasparov melarikan queennya ke A4, kita ada rook makan rook D1, dan seterusnya queen makan rook D1. Queen makan pawn yang berada di D2, dan Kasparov membuat pertukaran queen dengan queen ke B1. Kita ada rook ke C2, dan seterusnya queen makan queen, rook makan queen, dan gerakan bishop C4 dimainkan kat sini mengawal pawn di A2. Kita ada knight ke D4, dan seterusnya rook ke E3 mengawal pawn di F3 oleh Kasparov. Dan dalam posisi ini, Magnus Carlsen memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa? Sememangnya piece Kasparov ada lebih kat sini. Dia mempunyai kelebihan satu bishop, manakala dua pawn yang berada di file A dan juga B ni tak mampu untuk menjadi pass pawn, sebab satu defense yang sangat utuh kat sini oleh pawn A2 dan juga bishop di C4 ni memainkan peranan yang penting. Oleh sebab itu, Magnus Carlsen telah memilih untuk resign. Jadi ini merupakan perlawanan. Payahlah nak sebut. Kenapa hari ni? Okey. Jadi ini merupakan perlawanan kedua antara
Gary Kasparov menentang Magnus Carlsen dan ianya turut dimenangi oleh Gary Kasparov. Untuk perlawanan pertama dia orang, korang boleh pergi ke playlist kami dan search Magnus Carlsen menentang Gary Kasparov, juga dimenangi oleh Kasparov. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe pada channel kami untuk menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Seperti yang saya bagi tahu tadi, silakan pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur kepada pencatur cilik. Jumpa anda pada 17 Oktober 2020. Assalamualaikum. Bye-bye.